Malam ini 99 tahun jatuhnya kerajaan Islam terakhir. Dalam masa 99 tahun dan tahun depan akan sampai 100 tahun. Bagaimanakah kamu semudah-mudahnya masuk ke istana dan menyampaikan hasrat untuk memecat saya? British sangat marah dengan Jerman, sebab tanpa Jerman Islam akan kalah dengan mudah. Umat Islam akan mati tidak lama lagi sebab saluran darahnya telah saya putuskan. Raja Mekah memberi amaran supaya jangan siapa yang menceritakan di tanah Melayu. Negara Osmaniyah dibahagikan faraid kepada mereka. Sebahagian dibagi pada British, sebahagian daripada Perancis, sebahagian daripada Rusia, dan khalifah kita secara resmi pada bulan Mac 1924 The Caliph deposed dan khalifah telah dimasukkan. Dan akibat jatuh Osmaniyah, maka seluruh umat Islam, negara umat Islam jatuh. Dia kata seluruh umat Islam sedang tidur, kita boleh lakukan apa saja kepada Masjid Al-Aqsa. Paling tinggi pun orang Malaysia berdoa panjang-panjang, kita suruh mereka berdoa banyak-banyak, asalkan mereka taat kepada kami. Kami suruh orang Islam semua berdoa, kata Yahudi. Menjelang tahun baru, perjanjian Lausanne telah terbatal. Orang kafir akan bersatu, tuan-tuan, bila bertemu dengan Islam. Pengasas dunia mengatakan bahawa di sini bakal tercetus peperangan dan akan bakal menjadikan Turki sebagai superpower dalam petroleum. Kita dikawal oleh media CNN dan kita sangat-sangat setia dengan CNN. Kita belajar sejarah. Kadang-kadang sejarah ini tidak seronok kita dengar, tetapi itulah sejarah yang kita lalui. Wahai pemuda-pemuda Islam, kamu telah berada tepat yang paling bawah. Jangan takut jatuh, sebab kita tak boleh jatuh lagi, sebab kita duduk tepat lurah yang paling pada dalam. Mari kita bangkit. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah saya mengucapkan syukur kadar ilahi kerana dapat barangkali pertama kali, julung-julung kali saya berada bersama tuan-tuan. Dan saya terima kasih kepada Rustia yang minta supaya tajuk yang terpapar untuk disebut dan direnungi pada malam ini. Dan tajuk saya diminta untuk menyentuh tentang kejatuhan Khalifah Osmaniyah sebagai ibrah dan juga cabaran untuk tahun yang kita sedang hadapi, 2023. Osmaniyah satu masa dulu satu empire yang besar yang meliputi 3 benua Asia, Afrika dan Eropah. Dan ketika akhir pun masih lagi empire yang cukup besar. Inilah sangat-sangat kejatuhan yang kita renungi untuk kita ambil ibrah, kita belajar sejarah dan bagaimanakah nasib umat Islam selepas kejatuhan kerajaan besar ini. Inilah sanad terakhir kerajaan sejak daripada zaman Khalifah Rashidin yang bersambung kepada kerajaan Umayyah, Abbasiyah, kerajaan Seljuk, kerajaan Andalusia, kerajaan Osmaniyah, dan akhirnya pada tahun 1924 kerajaan ini telah jatuh. Dan kita tidak ada lagi kerajaan ataupun khalifah selepas kejatuhan khalifah terakhir ini. Dan kejatuhannya adalah banyak sebab. Ada faktor dalaman, ada faktor luaran. Kedua-duanya bercantum dan akhirnya dengan penuh perasaan sedih, kerajaan yang bertapak 600 tahun ini akhirnya telah jatuh. Akibatnya seluruh negara Islam terjajah. Faktor luaran ialah daripada An-Nasara dan Al-Yahud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadaina ila bani Israil fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratain wa ta'aluna udwan kabira. Surah Al-Isra. Dan kami telah tetapkan kepada Bani Israel dalam Taurah, dalam kitab Taurah, benar-benar mereka akan mengadakan kemusnahan total di atas muka bumi 2 kali. Allah menyatakan bahawa Bani Israel akan mengadakan kemusnahan yang uluwan kabira, pelampauan yang melampaui sebatas. Ahli tafsir mengatakan kali pertama ketika mereka membunuh para anbiya yang diutus kepada mereka diserang oleh Raja Bukhari dan Masjid Aqsa telah diruntuhkan. Kemudian ahli tafsir juga berpendapat bahawa kemusnahan yang besar ini akan dilakukan pada masa sekarang. Mereka mengganas di dunia, termasuklah di Palestin. Dan kita kenal malam ini ialah Palestin. Dan di situlah Masjid Aqsa, kiblat pertama Islam.
yang ketika di bawah kerajaan Osmaniyah dijaga dengan rapi, tentera Osmaniyah berkawal dan memberikan satu suasana yang aman tenteram untuk seluruh pengunjung umat Islam ke Baitul Maqdis. Tetapi sayang, apabila jatuhnya kerajaan Osmaniyah, maka bukan saja Masjid Al-Aqsa kita terancam, tetapi Palestin yang di mana letaknya bumi ini juga telah terancam. Kita lihat tuan-tuan, antara sebab kejatuhan ialah bagaimanakah Yahudi yang telah dihalau oleh Rasulullah sejak zaman baginda di Madinah. Mereka telah dihalau keluar di mana saja mereka berada. Mereka tidak pernah di negara selepas dihalau daripada Madinah. Dan sekitar kurun yang ke-19, mereka telah membentuk satu persatuan yang ingin mengembalikan orang Yahudi ke tanah Palestin. Ketua mereka ialah Theodor Herzl, gambar sebelah kanan, yang kemudiannya bertemu dengan Khalifah terakhir Sultan Abdul Hamid yang kedua sebelah kiri. Dan mereka membincangkan Yahudi menawarkan belanjaan yang banyak, rasuah yang besar kepada Sultan supaya dibenarkan orang Yahudi untuk masuk ke Palestin. Apa jawab Sultan kita, Khalifah terakhir kita? Dan dirakamkan dalam sejarah, Sultan Abdul Hamid merakamkan kata-katanya cukup tegas yang kita kenang sampai hari ini. Ini la astati' an atahalli an shibrin wahidin min ardi Palestin. Saya tidak akan lepaskan sejengkal pun bumi Palestin. Fahiyat laisat milku yamini, dia bukan milik saya. Bal ummah Islamiyah, tetapi Palestin ialah bumi Islam. Palestin bukan bumi saya, tetapi bumi orang Islam seluruhnya, bukan milik Palestin pun, milik kita semua. Laqad jahada syabi fi sabil hadzal ard wa rawahu damahu. Dan kaumku umat Islam telah berjuang, dan untuk mendapatkan bumi ini kami telah tumpahkan darah, dan kami telah menumpahkan darah yang banyak untuk mendapatkan bumi ini. Sekiranya Yahudi ingin bumi ini, maka darahlah padanya. Jawapan ini telah memberikan gambaran bahawa selagi baginda berada dalam takhta di Istanbul, bumi Palestin tidak mungkin diserahkan pada siapa, termasuklah orang Yahudi. Yahudi membuat plan B yang ingin menjatuhkan kerajaan Islam ini. Apabila diberikan rasuah yang besar kepada Sultan ini, Sultan terus mengatakan, iza muzaqat daulah Utsmaniyah al-Khalifah yawmama fa innahum yastati' an ya'khudhu Palestin bila saman. Dan sekiranya satu masa Khalifah Islam telah jatuh, maka ketika itulah kamu dapat mengambil tanpa harga. Tetapi sekiranya Khalifah masih tegak di bumi ini, sejengkal bumi Palestin tidak akan diserahkan. Dan sekiranya kamu ingin bumi Palestin, maka darahlah padanya. Maka kata ini sudah cukup untuk memberi gambaran bahawa Khalifah sangat tegas terhadap bumi Palestin. Selain pada itu, ada orang Yahudi telah mula masuk ke Palestin untuk mendakwa bahawa bumi itulah bumi moyang mereka. Lalu Sultan Utsmaniyah ataupun Sultan Abdul Hamid mengeluarkan firman bahawa sejak hari ini, mulai hari ini, tidak boleh lagi orang Yahudi memasuki Palestin, sedangkan sebelum ini dibenarkan. Sebelum ini dibenarkan untuk mereka kembali ke Palestin dengan aman dan tenteram. Tetapi apabila diketahui niat mereka bukan niat yang baik, maka mulai tarikh surat ini, maka Yahudi tidak dibenarkan untuk kembali Palestin. Ini menimbulkan kemarahan Yahudi yang telah menguasai kerajaan yang besar di dunia ketika itu. Mereka menguasai Rusia, mereka menguasai UK, mereka menguasai Perancis, dan mereka sudah menguasai Amerika. Sekarang tentera mereka ini akan dikumpulkan untuk menjatuhkan Islam. Al-Kufar wal-Alimiyah wahidah. Orang kafir bila bertemu dengan Islam, mereka boleh bersatu. Dalam kes ini kita lihat seluruh tentera dunia telah berpadu untuk menjatuhkan kerajaan Utsmaniyah. Dan mereka telah mengumpulkan seluruh tentera Eropah, dan mereka cetuskan perang dunia pertama. Tujuan perang dunia pertama ialah untuk menghancurkan Islam. Tiba-tiba Islam dibantu oleh Jerman. Ketika seluruh dunia sedang merancang untuk menghancurkan Islam, tiba-tiba Jerman satu-satunya negara di dunia yang rela bersama Islam. Sebab itulah tuan-tuan sangat benci pada Jerman, sebab tuan-tuan membaca sejarah yang ditulis oleh British. British sangat marah dengan Jerman, sebab tanpa Jerman, Islam akan kalah dengan mudah. Tetapi apabila Jerman bersama dengan Utsmaniyah, yang mereka sebut Ottoman,
maka peperangan yang hebat telah berlaku. Dalam peperangan ini, Osmaniyah telah kalah, Jerman telah kalah, dua-dua kalah. Orang kalah menerima akibat daripada orang yang menang. Dan dunia selepas itu dibentuk oleh orang yang menang, orang yang kalah dipinggirkan. Kita adalah orang yang kalah. Ini tentera Jerman. Pada malam peperangan dunia pertama, mereka bersolat yang tidak dinyatakan oleh British. Tentera Jerman ramai yang Muslim. Ada beberapa infanteri yang terdiri pada semua Islam, dan diserunya Jerman mengesukan jihad akbar bersama dengan Osmaniyah. Tentera Islam di depan Jerman yang tidak pernah dinyatakan dalam sejarah negara kita. Mereka lah yang bakal menentang tentera Ahzab seluruh dunia, yang dipimpin oleh Perancis, British, Amerika, Rusia, Itali dan seluruh dunia sedang bersatu untuk menentang Islam dan Jerman. Malam peperangan mereka bertahajud. Tentera Jerman bertahajud bersama tentera Osmaniyah, dan mereka telah melancarkan jihad akbar yang barangkali sejarah negara kita tidak pernah menyatakannya. Kedua-duanya kalah, Jerman kalah, Ottoman pun kalah. Kekalahan inilah yang menyebabkan mereka merancang satu lagi untuk menjatuhkan khalifah yang terakhir ini, Sultan Abdul Hamid yang kedua. Ini pemandangan pada hari Jumaat yang mulia. Khalifah keluar untuk ke masjid. Tiba-tiba perancangan dilakukan oleh Yahudi dan termasuklah juga bangsawan daripada istana khalifah, bersama-sama menunjukkan perasaan, mengatakan khalifah ialah pemerintah yang zalim. Sebab berlaku kematian di Armenia yang dirancang oleh Yahudi, dan mereka menuduh Sultan membunuh rakyatnya sendiri. Sultan membazir, Sultan menangkap orang yang tidak berdosa, dan di atas dakwah tersebut maka rakyat bangkit bersama dengan Yahudi. Yahudi menjadi kepala dan minta supaya khalifah dipecat. Cukup menyayat hati, fitnah telah berluasa dan umat Islam tidak dapat menangkis fitnah yang tersebar dengan luas. Ketika itu Osmaniyah sangat luas, daripada Balkan sampailah ke Cyprus, sampailah ke sempadan Eropah Timur, termasuk di Afrika. Hijaz juga termasuk dalam Osmaniyah ketika itu, dan wakil daripada setiap kawasan ini dikumpulkan dan membentuk satu parlimen. Keadilan Sultan Osmaniyah, walaupun baginda ialah kuasa mutlak sebagai khalifah yang tidak perlu parlimen, yang hanya perlukan syura, tetapi untuk menunjukkan bahawa toleransi baginda telah membentuk parlimen yang pertama. Parlimen inilah yang kemudiannya diwakili oleh wakil-wakil seluruh wilayah Osmaniyah di seluruh dunia. Tiba-tiba menjelang kurun ke-19, jumlah perwakilan ahli parlimen yang bukan Muslim menandingi ataupun melebihi daripada wakil Islam. Dan apabila majoriti bukan Islam menguasai parlimen, mereka mengadakan usul supaya khalifah dipecat. Sedangkan parlimen ini tak perlu ada. Oleh kerana Sultan begitu prihatin kepada masyarakat umum di bawah jagaannya, dibentuknya parlimen. Tuan-tuan, ini nasib. Apabila parlimen telah majoritinya bukan Islam, mereka mencadangkan cadangan yang tidak munasabah. Khalifah harus dipecat dengan alasan khalifah telah zalim. Dan 5 orang wakil daripada seluruh wilayah Osmaniyah, daripada Balkan, daripada Armenia, daripada Azerbaijan, daripada Georgia datang bertemu dengan khalifah. Sebenarnya wakil ini semua Yahudi. Mereka mengatakan, kami daripada seluruh wilayah Osmaniyah, kami mewakili seluruh benua Osmaniyah, Empire Osmaniyah, membawa hasrat rakyat seluruhnya supaya tuanku turun secara terhormat daripada jawatan. Dan Sultan sangat berduka cita. Kamu berlima ini saya tidak pernah kenal kamu. Bagaimanakah kamu semudah-mudahnya masuk ke istana dan menyampaikan hasrat untuk memecat saya? Siapa kamu? Kami ialah wakil yang dilantik oleh seluruh wilayah Osmaniyah. Sejarah ini sejarah yang pahit. Pada masa yang sama, Sultan melantik mufti agung Kerajaan Osmaniyah, dan mufti juga dipengaruhi oleh 5 orang ini, Yahudi antarabangsa. Dan mereka mengatakan kepada mufti kita,
bahawa sultan kamu sangat zalim dan sekarang kamu berhak untuk memecat sultan kamu. Sultan lantik mufti, mufti pecat sultan, selesai. Ini nasib cukup malang bagi umat Islam. Ini surat mufti kita untuk pecat sultan yang terakhir. Mereka bukan memecat sultan seorang, tetapi satu sistem khalifah sanak terakhir daripada kepimpinan, daripada zaman kerajaan Khalifah Rashidin sampailah kepada terakhirnya sultan ini. Surat ini menandakan khalifah berakhir. Tuan-tuan boleh baca surat ini. Antara yang saya baca separuh. Izaqa Imam Al-Muslimin Zaid Fajaladuhu qal ikhraj al-masail al-syar'iyyah al-muhimmah min kutub al-syar'iyyah wa jam' al-kutub al-mazkurah wa tabzir wal israf min baitil mal wa ittifaqiyah khilaf al-masagat al-syar'iyyah wa qatl wa hafz wa taghrib ar-ra'yat bila sabab ila akhiri. Ada seorang pemimpin namanya Zaid. Zaid ini telah membelakangi syariah. Dia telah membazir harta Baitul Mal. Dia menangkap, membunuh rakyatnya tanpa sebab. Dan majlis syura telah berbincang. Dan di akhir perbincangan ini, majlis syura mengatakan bahawa wafahal yajib ala ahli al-hal wal aqd. Apakah di antara majlis masyurah ini bersetuju bahawa sultan atau khalifah yang demikian kita harus pecat atau tidak? Maka majlis syura bersetuju sepenuhnya bahawa sultan harus dipecat. Dengan surat ini maka terpecatlah sultan kita, khalifah Islam terakhir, Sultan Abdul Hamid Khan, yang telah memerintah kerajaan ini sejak 600 tahun. Dan pada tahun 1924 telah hampir 100 tahun. Malam ini 99 tahun. Malam ini 99 tahun jatuhnya kerajaan Islam terakhir. Dalam masa 99 tahun dan tahun depan akan sampai 100 tahun. 100 tahun malang nasib Islam yang tidak ada khalifah. Rupa-rupanya kita dilahirkan satu masa yang kita tidak ada khalifah. Satu masa dulu seluruh alam Islam, negara Islam bernaung di bawah Osmaniyah, dan simbol Osmaniyah ialah bulan bintang. Dan kita di sini juga menegakkan Osmaniyah. Di atas masjid kita ada bulan bintang. Setiap masjid di negara kita ada bulan bintang, maksudnya kita bernaung di bawah Osmaniyah. Bulan bintang bukan simbol Islam, tetapi simbol Osmaniyah. Osmaniyah telah berakhir, tetapi kita kekalkan simbol Osmaniyah sebagai sejarah kita dengan Osmaniyah yang telah tidak ada lagi. Turki moden mengambil simbol yang sama. Di Malaysia, setiap negeri di Malaysia kebanyakannya bersimbol Osmaniyah. Johor ada bulan bintang, Selangor ada bulan bintang, Terengganu ada bulan bintang, Kelantan ada bulan bintang, Perak ada bulan bintang. Maksudnya kita bernaung di bawah Osmaniyah. Tetapi sayang, British telah menguasai kita. British telah putuskan sejarah kita dengan khalifah umat Islam yang terakhir ini. Malam tersebut Sultan menulis dalam diarinya, malam tu aku tidak tidur dan aku berada di atas sajadah dan ku telah bersolat sepanjang malam. Malam tersebut aku bersujud sampai subuh. Kita tidak dengar seorang dalam moden ini bersujud daripada tengah malam sampai subuh. Dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jagalah daulah negaraku daripada segala keburukan orang yang berdosa ini, dan tiada ada lain yang aku serahkan harapanku hanyalah pada Kau, ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau perlihatkan padaku kacau bilau yang lain, kemalangan yang lebih dahsyat daripada ini. Dan inilah pengaduanku pada Kau, ya Allah. Dan apakah aku orang yang berdosa? Apakah yang berlaku pada kerajaan ini? Apakah aku seorang yang berdosa, ya Allah? Sekira itulah sebabnya jatuhnya kerajaan ini. Maka aku bertaubat padamu, ya Allah, dan sekarang aku merenungi di manakah kesalahan yang menyebabkan sebuah kerajaan Islam telah jatuh di tanganku. Tuan-tuan, pada masa yang sama, British dengan kuncu-kuncunya memasuki negara Islam. Mereka masuk ke Mesir. Mereka mengatakan bahawa kamu dijajah oleh Osmaniyah. Kamu orang Mesir lebih mulia daripada Osmaniyah, maka kenapa kamu dijajah oleh bangsa asing? Sedangkan tidak pernah menjajah kita sebagai satu empire Islam, kita berada di bawah khalifah. Mereka pergi ke Syria, mereka mengatakan kamu dijajah oleh Osmaniyah.
Mereka datang ke Melaya, mereka mengatakan kamu dijajah oleh Osmania. Maka tentera Melayu di bawah British, moyang kita yang menjadi tentera British bersama dengan British bersedia untuk memerangi kerajaan Islam. Dan British telah menubuhkan pasukan Melayu, tentera Melayu, supaya bersama-sama untuk menentang musuh kita. Dalam perang dunia pertama, musuh kita adalah Islam, kerajaan Islam. Moyang kita tidak faham, tuan-tuan. Dan fitnah itulah yang menyebabkan akhirnya jatuhnya kerajaan Osmania. Dan umat Islam yang pertahankan Osmania dikatakan sebagai pemberontak dan sebagainya. Satu fitnah yang besar ialah satu masa Mekah dan kita sebut Hijaz, kawasan di Timur Tengah, dilantiknya cucu Rasulullah, zuriat Rasulullah bernama Syarif Hussein sebagai khalifah ataupun sebagai gubernur yang kita orang Melayu sebut Raja Mekah. Bukan raja sebenarnya, dia adalah gubernur kerajaan Osmania yang diberikan tugas untuk menjaga Mekah dan Madinah. Orangnya mulia, Syarif Hussein. Dan British lebih bijak. British bersama dengan Yahudi bertemu dengan Syekh Raja Mekah ini yang dilantik oleh Osmania. Wahai Tuan Syekh, saya merasakan Osmania ialah bangsa menjajah Mekah. Mereka bangsa Mongolia. Setahu saya Tuan ialah bangsa yang paling mulia. Tuan ialah keturunan Quraisy. Tuan adalah zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa tuanlah orang yang paling layak menjadi khalifah umat Islam. Kata Syarif Hussein, ya benar. Kenapa saya tidak pernah terfikir bahawa saya orang paling mulia sekarang? Jarum Yahudi telah masuk ke dalam gubernur di Mekah, penjaga Mekah kita. Kata British, sekiranya Tuan ingin menjadi khalifah, saya boleh tolong Tuan untuk jatuhkan kerajaan Islam di Hijaz dan kita sama-sama menjatuhkan Osmania di Istanbul. Ya, kita boleh lakukan dengan syarat Tuan lantik saya menjadi khalifah mengganti Osmania. Tak ada masalah, kata British dan Yahudi. Maka Syekh kita ditipu. Syekh kita bersama dengan McMahon, tentera Yahudi yang sangat-sangat licik. McMahon ialah penasihat tentera kepada Syarif Hussein, gubernur Mekah yang sangat dimuliakan. Dan sekarang mereka bergabung tenaga untuk menjatuhkan kerajaan Islam terakhir. Ini detik-detik yang sangat-sangat mendukacitakan. Kata British, kami boleh bom Mekah sebab Mekah dikawal oleh tentera Osmania. Kami boleh bom Mekah sekiranya Tuan Syekh benarkan kami lakukan. Kata Tuan Syekh, asalkan Osman jatuh, bom seluruhnya. Asalkan Kaabah jangan dibom. Di kita Kaabah kita hancur, tuan-tuan. Pada tahun 1916, ulama Melayu kita ramai di Mekah ketika itu. Sebahagian mereka mencatatkan apa yang berlaku di sana, sebahagian mereka tidak mencatatkan. Cukup malang, tuan-tuan, di sekitar Mekah kita dibom oleh British dan juga tangan yang dilakukan oleh tentera Yahudi. Dan akhirnya kalahlah Osmania di Hijaz. Dan begitu juga dengan kereta api yang dibina oleh Osmania daripada Istanbul melalui Hijaz sampai ke Madinah, dileburkan oleh tentera Yahudi yang bernama Lawrence of Arabia, seorang Yahudi yang sangat jahat. Dibomnya supaya tentera Osmania tidak dapat membantu untuk dicerobohnya Madinah dan Mekah. Ini dia Lawrence of Arabia. Di Melaya, British membuat filem bahawa inilah hero pada pasir. Dan dia telah bom jalan kereta api ini. Tuan-tuan yang pergi umrah, jangan lupa singgah di stesen kereta api terakhir kita di Madinah sebagai simbol kerajaan Osmania yang telah terakhir. Dan dia telah memberikan ucapan dalam bahasa Arab, tuan-tuan. Dan Lawrence Arabia memberikan ucapan dalam bahasa Arab, "Sya'irtu annani wada'tu yadi an la syiryan alladhi yarbatu at-turk bil Arab. Falamma fajannahu waqatanahu zalika syiryan." Dan bila kita bom jalan kereta api ini yang menghubung Turki dengan Madinah, yang menghubungi Istanbul dengan Madinah, sesungguhnya kita telah putuskan tali salur nadi mereka. Dan salur nadi umat Islam telah diputuskan. Dan tentera Turki tidak dapat membantu lagi. Madinah telah jatuh ke tangan British dan Yahudi. Cukup menyayat hati, tuan-tuan. Tentera Yahudi dan Madinah telah masuk dalam Masjid Nabawi. Ini gambarnya. Negara kita tak pernah nyatakan sejarah ini. Sebab kita bersama British. Kita bersama British, kita tutup sejarah ini.
Bagaimanakah tentera British dan Yahudi masuk dan menceroboh Masjid Nabawi selepas mereka menceroboh Masjidil Haram. Inilah fitnah yang cukup besar berlaku pada awal kurun ke-20. Dan orang di belakangnya lah Yahudi yang dilakukan oleh atas nama British, tetapi yang terlibatlah Yahudi. Lawrence Arabia, ingat tuan-tuan, ialah Yahudi yang sangat jahat, yang dia diutus ke Timur Tengah hanya untuk menghancurkan Islam, dan dia menyatakan, saya telah memotong nadi umat Islam, hanya tunggu masa dia akan mati. Umat Islam akan mati tidak lama lagi sebab saluran darahnya telah saya putuskan, kata Lawrence Arabia, dan difilmkan dan disebarkan Melayu oleh British dan dianggap sebagai hero apabila menjatuhkan musuh kita. Musuh kita adalah maksudnya Islam. Tuan-tuan, ini tentera Osmaniyah yang terakhir. Dia berkawal di Masjid Nabawi. Dia ditugaskan untuk menjaga Masjid Nabawi sepenuhnya, dan dia bersama tenteranya tidak menyerah kalah walaupun kerajaan Osmaniyah telah kalah. Tentera ini sangat tegas dan dia tidak akan menyerahkan kubur Rasulullah. Saya ditugaskan untuk menjaga makam Rasulullah dan saya tidak akan lari petugas saya. Tetapi di sinilah pengkhianat, tuan-tuan. Di dalam tentera Osmaniyah ada tentera yang membelot. Tentera inilah yang memujuk panglima mereka, wahai tuan, kita telah kalah, tidak ada gunanya kita pertahankan sebab seluruh Madinah telah dikepung oleh mereka. Tuan akan selamat sekiranya tuan menyerahkan Masjid Nabawi. Demi Allah saya tak akan serahkan. Tenteranya mengusungnya keluar daripada Masjid Nabawi, diserahkan kepada Yahudi. Yahudi bawanya dan dipancung. Selesai masalah. Ini panglima kita terakhir yang pertahankan Masjid Nabawi, dan sekarang Masjid Nabawi jatuh ke tangan Yahudi. Kenapa berita ini tidak sampai ke negara kita? Kenapa berita ini tak sampai ke Pulau Pinang, sedangkan kapal haji pulang balik daripada Pinang ke Jeddah ditutup oleh British? Raja Mekah memberi amaran supaya jangan siapa yang menceritakan di tanah Melayu. Dibimbangi, kita akan bangkit bersama menentang Raja Mekah. Berita tidak sampai, tuan-tuan, ketika itu. Dan ini gambar yang menjahati. Tentera Yahudi dan British telah menguasai Masjid Nabawi. Satu peristiwa yang cukup malang bagi Islam. Jatuhnya Osmaniyah, jatuh dua masjid, Al-Haramain yang menjadi masjid yang paling mulia di atas bumi, dan lepas ini pula masjid yang ketiga paling mulia, Masjid Aqsa, juga dirancam oleh mereka yang sama. Dalam konteks ini, selepas jatuhnya Osmaniyah di Hijaz, ini ialah gambar Syarif Hussein yang bekerjasama dengan British dan juga Yahudi tadi. Sekarang Osmaniyah telah jatuh. Sekarang tiba masa untuk saya dilantik menjadi Khalifah umat Islam. Tunggu dulu, kata British. Jangan gesa-gesa, ya Syekh. Kami boleh lantik kamu tetapi bukan untuk Islam, tetapi hanya untuk Hijaz. Kalau Hijaz tak cukup dengan kami menentang Osmaniyah, dulu tuan berjanji untuk berikan seluruh umat Islam kepada kami. Tak, kami berjanji dulu untuk Hijaz saja. Itu pun dengan syarat. Syarat apa lagi? Kamu serahkan Palestin pada saya. Masya Allah, kata Syekh. Demi Allah saya takkan serah Palestin pada kamu. Palestin bukan bumi saya. Macam mana saya nak serahkan Palestin pada Yahudi dan British sekiranya dia bukan bumi saya? Tak perlu kamu punya. Hanyalah pengakuan kamu sudah cukup. Kamu mengatakan saya sengaja secara pribadi akan serahkan Palestin kepada Yahudi, cukup. Dan kamu akan lantik menjadi Raja Hijaz. Dan demi Allah saya tidak akan kata Syarif Hussein, kalau tidak ada kamu ditangkap dan dihalau daripada Mekah dan dia dihalau ke Cyprus, dihantar ke Cyprus dan dia mati dalam buangan. Ini nasib mereka yang bekerjasama dengan musuh Allah. Orang yang paling mulia, Habib, ketua Habib, dan dia telah dipermainkan oleh British dan mati dalam buangan. Subhanallah. Inilah untuk kita ambil pelajaran. Jangan sekali-kali bersama dengan musuh Allah yang menyebabkan dia sendiri jatuh, kerajaannya jatuh, dan umat Islam jatuh ke tangan penjajah satu demi satu. Tuan-tuan, kenapakah British dan Yahudi tidak melantik Syarif Hussein menjadi raja, menjadi khalifah Islam di Saudi sekurang-kurangnya? Sebab mereka ada calon yang lebih baik. Calon ialah seorang yang beragama Yahudi, yang bangsa Yahudi tetapi meluk Islam. Namanya adalah Abdul Aziz.
Abdul Aziz sudah mempunyai hubungan dengan Yahudi dan British sejak begitu lama. Maksud saya tuan, kita belajar sejarah. Kadang-kadang sejarah ini tidak seronok kita dengar, tetapi itulah sejarah yang kita lalui. Dia memerintah kawasan Najd, dibantu oleh keluarga yang kita sebut sebagai keluarga Wahabi. Mereka bergabung tenaga dan sekarang peluang yang baik untuk mengambil alih negara yang ditinggalkan oleh Sharif Hussein, yang ditinggalkan oleh Osmaniyah. Maka British memberikan ruang kepada orang ini. Dan pemimpin penasihat kepada Abdul Aziz ialah seorang Yahudi yang sangat jahat, namanya Shakespeare. Shakespeare lah yang menjadi penasihat kepada tentera Abdul Aziz, yang kemudian menjadi Sultan Abdul Aziz, yang menjadi Sultan pertama Mamlakah Hamdiyah Saudiyah. Dia dinasihati oleh Yahudi bernama Shakespeare. Ketua tentera Wahabi Saudi ialah seorang Yahudi yang dilatih oleh British bernama Shakespeare. Dan apabila dia menghancurkan seluruh saki-baki Osmaniyah, maka ruang yang luas untuk diserahkan kerajaan ini kepada orang baru. Dan Yahudi yang ketiga yang sangat jahat ialah nama Percy Cox. Percy Cox menamatkan masalah dan diserahkan sempurna kepada Abdul Aziz, dan Mamlakah Arabiah Saudiyah dengan resminya diserahkan kepada kerajaan baru. Dan tuan-tuan sangat menajak hati, kerajaan ini agak besar, daripada sempadan Perak, Iraq sampailah ke Yaman, diserahkan kepada rakan mereka. Satu bangsa tetapi agama berlainan. Dan terdirilah Mamlakah Arabiah Saudiyah. Ketika Osmaniyah, Mekah ialah bumi Islam. Orang di alam Melayu ke Mekah dan hidup mustaqim di situ sebab Mekah, Madinah bumi kita. Tetapi bila kerajaan baru memerintah, dia mengatakan ini bumi keluarga kami. Untuk datang ke Mekah, tuan-tuan harus minta izin kepada kami. Kami keluarkan visa, kalau kami tidak keluarkan visa, kamu tidak boleh datang. Mekah, Madinah bukan bumi kita lagi. Maka itulah sejarah malang tanah-tanah umat Islam yang banyak di Mekah. Ulama kita di Mekah telah dihadkan pengajaran Masjidil Haram, dan satu masa mereka tidak dibenarkan sama sekali untuk mengajar Masjidil Haram kecuali mereka yang mendapat tauliah yang dikeluarkan oleh kerajaan baru. Tuan-tuan, ada 4 orang yang bertanggungjawab yang barangkali tidak pernah kita bincangkan di sini. Bertanggungjawab pembinaan negara Mamlakah Arabiah Saudiyah. Pertama, Shakespeare, penasihat Yahudi British. Yang kedua sebelah kiri ialah Percy Cox, Yahudi yang dirancang untuk menguasai kerajaan Saudi. Yang ketiga ialah yang memberi dana kepada Saudi, iaitu Ben Gurion, ketua Yahudi ketika itu. Maaf saya sekali lagi, mari kita pelajari sejarah ini. Ben Gurion kemudian menjadi Perdana Menteri Israel yang memberikan uang kepada Abdul Aziz melalui orang yang terakhir, John Philby. Dia membawa uang daripada Yahudi kepada Saudi untuk pertahankan daripada saki-baki Osmaniyah yang sedang masih berada di kawasan Semenanjung Arab. Uang Yahudi, tentera British menjadi tonggak kepada pembentukan kerajaan Saudi yang moden. Takdir ilahi, orangnya terakhir, iaitu John Philby, telah memeluk Islam. Apabila dalam Islam, dia memecahkan rahsia seluruhnya. Apabila dia telah memeluk Islam, dia pecah rahsia seluruhnya, dan tuan boleh baca bukunya Ayyam Arabiyah. Dia menceritakan sedetail-detailnya daripada bagaimanakah kerajaan yang terbentuk, kerajaan Saudi, Mamlakah Al-Saudiyah Arabiyah yang telah dibentuk oleh Yahudi ini, dalam bukunya Ayyam Arabiyah selepas dia memeluk Islam. Namanya selepas dia masuk Islam ialah Abdullah Philby. Dan dia menulis tentang bagaimanakah terdirinya kerajaan Saudi yang dibantu oleh Wahabi. Dan kisahnya cukup menyayat hati, tuan-tuan. Kalau kita baca buku ini, boleh menitis air mata bagaimanakah nasib umat Islam ketika itu. Dan dalam buku ini, tuan-tuan boleh baca dalam Kashf Syubhat ini, dia menceritakan sebahagiannya, sebaik saja mereka berpadu antara Wahabi dan Saudi, membentuk kerajaan, fatwa dikeluarkan, dan mereka membunuh orang yang lain pada paham mereka. Mereka mengatakan bahawa mereka yang pahaman selain pada mereka telah jelas kafir dan harus dibunuh. Mereka masuk ke Hijaz, membunuh
dan itulah yang cukup menyayat hati dalam awal kurun ke-20. Sejarah ini sekali lagi tidak ditulis negara kita. Sejarah ini dilarang oleh British untuk ditulis oleh negara kita, dan kita tidak tahu apakah yang berlaku di sana. Tuan-tuan boleh baca buku tulis oleh mufti kita di Mekah. Mufti kita bernama Syekh Said Ahmad Zain Dahlan, tuan guru kepada ramai ulama kita, termasuklah Syekh Abdullah Fahim juga murid kepada Syekh Said Ahmad Zain Dahlan ini. Dan apakah yang disebutkan oleh Syekh ini ketika zaman fitnah di Mekah? Tuan-tuan boleh lihat bagaimanakah mereka masuk Taif. Gabungan yang mereka sebut sebagai Ikhwan Wahabi. Ikhwan Wahabi ialah tentera khas yang ditubuhkan oleh dua pasukan ini, iaitu gabungan antara ulama Wahabi dan Saudi. Dan mereka masuk membunuh dalam masjid sebab mereka tidak sepahaman dengan aliran akidah yang telah diresmikan oleh kerajaan. Dan selepas itu, tuan-tuan boleh baca, saya tak sanggup untuk bacanya, termasuk ulama-ulama besar kita dibunuh. Dan ini dicatatkan oleh Tuan Syekh Zain Ahmad Zain Dahlan tadi. Saya baca sedikit saja tuan-tuan untuk mendapatkan gambaran yang berlaku ketika itu. Dan kata Syekh ini, wakasun min hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasrih bi hadzal fitnah. Qaulihi sallallahu alaihi wasallam yakhrujun nas min qabli masyriq yaqra'una al-Qur'an la yujawizu tarakihim yarquna min ad-din kama yamkus saham min ramiyah simahum at-tahriq. Dan kata Syekh tadi, mufti Mekah, kita ingat hadis setelah yang menyatakan bahawa manusia akan datang daripada sebelah timur. Mereka membaca Quran dengan cantik. Mereka membaca Quran, tetapi Quran mereka hanya dibaca tidak sampai kalbu, tetapi hanya taraki sampai ini saja. Dan dia keluar daripadanya keimanannya seperti keluarnya panah daripada busurnya. Dan tanda kumpulan ini ialah mereka bercukur. Kumpulan Wahabi ialah simbol mereka bercukur, tuan-tuan. Sekarang mereka tidak bercukur lagi, tetapi ketika mereka masuk Mekah, semua mereka bercukur. Dan hadis ini mengatakan simahum at-tahliq, mereka lah kumpulan yang bercukur. Dan kata juga mufti ini, wa hadza hadis ja'a bi riwayah katsirah ba'daha fi hadis Bukhari. Hadis ini hadis yang sangat sahih yang menceritakan apa yang berlaku, kata mufti tadi, yang benar-benar berlaku pada awal kurun yang ke-20. Antara ulama kita yang besar yang dibunuh ialah guru kepada Syekh Abdullah Fahim, iaitu Syekh Abdullah Azawawi, mufti Al-Syafi'iyah di Mekah, dibunuh oleh mereka sebab dituduh kafir. Antara Syekh Abdullah Abu Khairid dibunuh, dan dia adalah qadhi besar Mekah, dibunuh di atas tuduhan telah kafir sebab tidak mengikut akidah yang telah dipatwakan oleh kerajaan baru. Termasuklah Said Yusuf Az-Zawawi juga telah dibunuh. Ramai ulama kita dibunuh di Mekah, tuan-tuan, cukup menyayat hati. Dan mereka membunuh juga di kawasan yang lain, termasuklah di wadi-wadi dan tempat-tempat seluruh kawasan tersebut. Dan inilah satu fitnah yang cukup menyayat hati berlaku pada sekitar tahun 1935. Berita ini juga dihalang untuk sampai ke negara kita. Dan jemaah haji yang sampai ke sana dipesan berkali-kali supaya tidak menceritakan apa berlaku di Mekah ke tanah air. Ketika itu, tuan, berita tidak tersebar, dan berita ini telah hilang ditelan oleh masa. Apabila mereka masuk ke Mekah, kejatuhan Osmaniyah, maka tempat-tempat yang bersejarah umat Islam telah diruntuhkan dengan alasan bahawa di sinilah tempat bid'ah, tempat khurafat dan sebagainya. Antaranya adalah tempat rumah kelahiran baginda Rasulullah SAW telah dirubuhkan pada tahun 1950 dengan alasan bahawa ini tidak membawa kepada dan membawa umat kepada khurafat dan sebagainya, dan diruntuhkan. Sekarang diganti dengan maktabah. Cukup berbeza apabila mereka memelihara istana Yahudi terakhir. Rasulullah menghalalkan kumpulan Khaybar, tuan-tuan, dalam peperangan terakhir. Kota-kota mereka dijaga dengan sempurna dan dijadikan tempat pelancongan. Tetapi yang ada sejarah dengan Islam, mereka runtuh. Mereka dapat standard sebab mereka membina ataupun jaga tempat-tempat yang ada hubungan dengan Yahudi. Mereka sangat prihatin dengan tempat-tempat yang pernah ditinggal ataupun didiami oleh orang Yahudi. Bangsa Quraizah, bangsa Qainuqa, bangsa Nadir, bangsa Khaybar dipelihara dengan baik. Mereka ingin menjadikan ini tempat wisata, tempat pelancongan,
tetapi tidak sejarah Islam. Dan inilah yang berlaku sepanjang pemerintahan mereka. Dan ketika itu tuan-tuan, nasib Palestin juga turut malang selepas Mekah dan Madinah dikuasai mereka. Maka kita lihat Perang Dunia Pertama mengakibatkan umat Islam kalah. Negara Osmaniyah dibahagikan Faraid kepada mereka. Sebahagian dibagi kepada British, sebahagian kepada Perancis, sebahagian kepada Rusia, sebahagian kepada lain-lain. Dan umat Islam dijadikan sebagai makanan. Dan khusus untuk Palestin, kawasan yang disebut sebagai Transjordan ini, termasuk Syria sekarang, Jordan dan juga Palestin, diserahkan kepada British dan sebagai transit untuk diserahkan pada Yahudi. Tuan-tuan, British telah dikuasai oleh Yahudi. British ketika itu telah dikuasai oleh Yahudi, dan uang untuk peperangan British disalurkan oleh Yahudi, dan ketua mereka bernama Rothschild. Dan apabila sebaik saja kalah Islam, di kerajaan Islam kalah, maka diserahkan Palestin kepada Rothschild. Palestin sekarang bertukar menjadi negara Rothschild. Mereka sebut Israel, tetapi sebenarnya negara individu, iaitu Rothschild. Dan surat ini menyaksikan penyerahan yang total. Kerajaan British menyerahkan Palestin kepada keluarga Rothschild. Oleh sebab itu, mengaturlah perkara ini untuk jadikan apapun Palestin, dan dengan itu umat Islam harus dihalau keluar daripada Palestin. Mereka bawa masuk ramai orang Yahudi ke Palestin. Sejak tahun 1919 mereka telah masukkan, inilah gambar pertama, kapal Yahudi singgah di Jaffa. Mereka mengambil kawasan orang Palestin, dan khalifah kita secara resmi pada bulan Mac 1924, The Caliph deposed, dan khalifah telah dimasukkan. 1924, 100 tahun lepas, kita tidak ada khalifah sama sekali. Negara-negara umat Islam masing-masing menjaga diri masing-masing. Tidak ada seorang ketua pun, dan sekiranya ada khalifah, nasib Palestin tidak berlaku seperti hari ini. Dan itulah yang cukup menyayat hati. Saya dipesan untuk teruskan. Dan akibat jatuh Osmaniyah, maka seluruh umat Islam, negara umat Islam jatuh. Daripada Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Mesir, Sudan, Jordan, Iraq, Iran, Turki, semua jatuh serentak. Cukup malang tuan-tuan. Tidak ada satu negara umat Islam yang masih tegak merdeka, tidak ada. Jatuhnya Osmaniyah yang kita tidak sedar. Kenapa kita dijajah? Ialah sebab jatuhnya Osmaniyah. Dengan adanya Osmaniyah tidak membiarkan kita dijajah. Tetapi sebaik saja Osmaniyah jatuh, The Caliph deposed, dan negara Islam dijajah satu persatu. Daripada hujung ke hujung, seluruh negara Arab dijajah oleh masing-masing tentara azab moden. Yang dipimpin oleh Perancis, dipimpin oleh British, Itali, dan lain-lain. Mereka menjajah seluruhnya, dan mereka bahagikan tanah. Ini semuanya tanah Osmaniyah, dibahagikan sama rata kepada mereka. Lebih menyayati ialah bumi kita. Bumi kita juga diparaik kepada semua mereka yang menang dalam Perang Dunia Pertama. Kamboja diserahkan kepada Perancis. Bumi Champa yang sekarang sudah menjadi Vietnam diserahkan kepada Perancis. Filipina yang nama asalnya lah Pulau Maharsh ditukar nama Filipina, diserah pada Spanyol. Malaya diserah pada British. Sumatera, Jawa diserah pada Belanda, dan lain-lain. Tidak ada negara umat Islam yang terkecuali. India dan Pakistan juga terjajah. Maka lengkaplah umat Islam terjajah seluruhnya. Tidak ada satu pun yang merdeka. Tuan-tuan, masa ini kita jatuh sebawah-bawahnya. Umat Islam duduk di bawah sekali, tetapi sejarah negara kita tidak menyatakan demikian. Sehingga pejuang-pejuang kita mengatakan bahawa, wahai pemuda-pemuda Islam, kamu telah berada tempat yang paling bawah. Jangan takut jatuh, sebab kita tak boleh jatuh lagi, sebab kita duduk tempat lurah yang paling pada dalam. Mari kita bangkit. Tuan-tuan, ini nasib kita apabila jatuh Osmaniyah. Tetapi simbol Osmaniyah masih tegak di atas masjid kita. Sebagai kenangan kita bersama Osmaniyah. Tetapi sayang, Osmaniyah tidak ada lagi. Dan kita masih pegang kuat dengan simbolnya. Dan kita letakkan di atas setiap masjid kita simbol Osmaniyah, iaitu belah bintang. Tuan-tuan, kita diratah oleh mereka. Kita diratah oleh mereka, dan umat Islam menjadi hidangan sebagaimana dalam hadis yang mulia. Rasulullah bersabda, yushik
yusyik an tada'a alaikum al-umam min kulli ufuq, dan hampir-hampir kamu akan diratah oleh seluruh, akan dimakan oleh seluruh umat daripada seluruh ufuk, kama tada'a al-aklah ila qasamatiha, dan seperti mereka sedang menghadapi makanan seperti dalam meja ini. Umat Islam akan diratah oleh umat-umat yang datang daripada seluruh penjuru dunia satu masa ke Rasulullah, dan dia berlaku pada masa kita. Hadis Rasulullah ini berlaku ketika masa kita. Dan Rasulullah ditanya, "Qila ya Rasulullah, famin qilata yaumizin, apakah hari itu kita sedikit bilangannya?" Qala la, Rasulullah kata tidak. Walakinnakum wasaun kawasan as-sail, tetapi kamu ramai hari itu, sangat ramai. Seperti buih, tetapi buih yang tidak ada sebarang kekuatan. Yaj'al al-wahan fi qulubikum, tetapi dalam kalbu kamu Allah campakkan al-wahan. Wa yunza ar-rabu min qulubi aduwikum, dalam hati musuh kamu dicabut kegerunan terhadap kamu. Sebab apa? Luhibbukum ad-dunya, sebab kamu cintakan dunia. Wa qarhatukumul maut, sebab kamu bencikan mati. Kamu bencikan jihad, kamu cintakan dunia, dan Allah datangkan kaum lain yang makan kamu seperti mereka sedang menghadapi hidangan, dan benar-benar kita dimakan. Tidak ada negara Islam yang tidak dimakan. Seluruh umat Islam tidak kecuali. Tak ada satu pun umat Islam yang tidak dijajah. Benar-benar hadis Rasulullah menjelma ketika dalam kurun ke-20 seluruh negara Islam terjajah, tuan-tuan. Mari kita kenung. Mari kita sedikit masa untuk renungi nasib kita Palestin yang asalnya telah diambil, yang asalnya dipunyai umat Islam sepenuhnya. Ketika di bawah Osmaniyah kita dijaga dengan rapi. Tetapi selepas perang kalah, perang dunia pertama, Yahudi mengambil alih dan bumi Palestin semakin lama semakin kecil. Yang ada sekarang ialah Gaza dan West Bank. Dan baru saja minggu lepas West Bank dan Gaza diserang berkali-kali oleh Yahudi. Dan inilah nasib Islam. Mereka menguasai Masjid Aqsa kita. Tahun demi tahun mereka masuk pada tahun 1948. Mereka masuk lagi pada tahun 68 dan mereka mengambil kawasan West Bank atau kawasan di barat Jerusalem. Dan mereka menguasai sebahagian di kawasan Jerusalem, di tempat Masjid Aqsa kita. Mereka telah masuk naik ke atas Masjid Aqsa kita. Mereka menawan, mereka membakar masjid kita. Ketika Godome tahun 1973, dia membakar Masjid Aqsa dan dia buat ucapan dalam bahasa Arab, tuan-tuan, dengar ucapan dia. Indama akhrana al-Quds lam anam tailatul lain wa taqantu an arab sati nazihin mikal habin wa hasabin nahwa Israel fa indama bazal basa azabagal asabah alimtu wa yaqantu annana amam ummatin naimatin. Dia buat ucapan terbuka, saya bakar Masjid Aqsa, Israel membakar Masjid Aqsa, kami membakar Masjid Aqsa, kami membakar Al-Quds. Malam itu saya tidak tidur. Malam itu sedikit pun saya tidur sepanjang malam. Saya jangka orang Arab, orang Islam akan datang untuk menghancurkan kami. Mereka datang ke seluruh pelosok dunia akan menghancurkan Israel. Paindama bazal sabah, apabila subuh telah menjelma, alimtu wa aqantu, dan saya yakin, saya faham, annana amam ummatin naimatin, saya tahu bahawa setenang air di tasik kita sedang berhadapan dengan umat Islam yang sedang tidur. Mereka tak kisah pun kita bakar Masjid Aqsa. Dia kata seluruh umat Islam sedang tidur, kita boleh lakukan apa saja kepada Masjid Aqsa. Paling tinggi pun orang Malaysia berdoa panjang-panjang, kita suruh mereka berdoa banyak-banyak, asalkan mereka tak hantar tentera kepada kami. Kami suruh orang Islam semua berdoa, kata Yahudi. Dan mereka membakar Masjid Aqsa kita. Benar. Hanyalah kita protes, kita berdoa, dan itu saja yang kita lakukan. Lepas itu mereka berceroboh sekali lagi. Mereka ceroboh lagi bulan lepas, tahun lepas. Ketika bulan April lepas, mereka ceroboh sekali lagi. Ketika kita sedang menyambut hari raya, mereka ceroboh sekali lagi. Dan minggu lepas mereka ceroboh sekali lagi. Berkali-kali mereka tak pernah kisah, sebab umat Islam sedang tidur. Dan hadis Rasulullah memberikan kelegaan pada kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad, Rasulullah bersabda, "Iza fasada al-Syam fala kharabikum." Sekiranya umat penduduk Syam
telah rusak. La fala kharafikum, tidak ada sebarang kebaikan kepada kamu. Rasulullah pinpoint Syam, iaitu Palestin, Jordan dan Syria sekarang. Dan barangkali inilah kepahaman kita bahawa pertahanan terakhir umat Islam berada di Syam. Dan apabila Syam telah rusak, maka kamu tidak ada kebaikan Rasulullah. Walan tazal ta'ifatun min ummati mansurin la yadhum man khadharhum hatta takmasah. Tetapi ada sebahagian daripada umatku yang akan berjuang, mereka kembali kecil. Mereka tidak disokong oleh orang lain, tetapi Allah yang berikan pertolongan mereka. Mereka adalah golongan ummati al-mansurin, yang Allah berikan mereka pertolongan pada mereka. Mereka berjuang dan mereka tidak takut, mereka yang tidak menyokong perjuangan ini. Mereka sentiasa ada satu kumpulan yang dijamin oleh Rasulullah akan sentiasa berjuang walaupun dunia tidak menyokong mereka. Sekarang tuan-tuan, Hamas yang masih berjuang diletakkan sebagai pengganas. Arab Saudi mengatakan kumpulan ini pengganas, dunia mengatakan pengganas. Apakah ada lebih hina daripada kita bertahan negara kita, kita dikatakan pengganas? Apabila kita bertahankan negara kita, kita dicerobok oleh negara lain dan kita dikatakan pengganas. Apakah ada lebih hina daripada ini? Tuan-tuan, jangan takut jatuh. Sebagaimana disebutkan tadi, sebab kita duduk tempat yang paling bawah, tak boleh jatuh lagi tuan-tuan. Pertahankan negara, kita dianggap pengganas. Ini adalah tempat yang terakhir yang kita boleh ada tuan-tuan. Maruah kita menjaga negara kita dikatakan pengganas. Mari kita kenang 100 tahun setelah berlalu, Osmania telah pergi. Dan hari ini kita lihat, ini menjelang kejatuhan kita. Pada tahun 1923, mereka adakan perjanjian orang menang dengan orang kalah. Tuan-tuan, pemuda-pemuda depan saya, kenang perjanjian Lausanne, mereka sebut Lausanne ataupun Lausanne, yang dimeterai oleh orang menang terhadap orang yang kalah. Orang kalah dipaksa untuk menerima syarat orang menang. Orang menang mengatakan Osmania akan dikecilkan sekecil-kecilnya daripada 3 benua, diberikan kepada sebuah negara yang sekarang bernama Turki. Turki simbol kekalahan umat Islam. Bumi yang luas seperti ini tuan-tuan, seluas itu, dikecilkan oleh tentera Azab moden menjadi sebesar Turki moden. Ini 100 tahun telah berlalu. Menjelang tahun 2023 ini, perjanjian ini telah terbatal dan Turki boleh mengambil kembali buminya yang lepas. Bumi seluas ini boleh Turki kalau nak ambil sekarang boleh, sebab perjanjian telah tamat malam tahun baru lepas. Dan Turki sedang merancang untuk menyemak kembali term yang ada dalam perjanjian Lausanne. Dan mari kita kenang kembali, tuan-tuan lihat, Greece di bawah Osmania. Greece ialah sebahagian Osmania, Balkan sebahagian Osmania, tetapi diserahkan pada Greece. Lebih memalukan, pulau-pulau di tepi Turki diserahkan semuanya pada Greece. Seperti Pulau Pangku diserahkan pada orang lain. Pulau kita diserahkan pada musuh kita untuk menghina Islam. Seluruh pulau di tepi Turki diserahkan pada Greece. Sebab kita kalah. Di sini kita kalah. Kita terima apa saja syarat yang mereka berikan. Mereka mengatakan sepatutnya Turki tidak ada negara selangsung, tetapi kami ihsan pada anda, kami beri seluas ini. Apa kamu tidak bersyukur? Kata tentera Azab moden. Turki terpaksa terima. Lebih-lebih lagi, pemerintah Turki kita itu bukan bersama kita, tetapi bersama mereka. Dalam konteks ini kita lihat, inilah yang menerima Mustafa Kamal Ataturk lah yang menjadi petualang dalam perjuangan ini. Dia menghantar Perdana Menterinya untuk menerima syarat ini. Sebagai penghinaan kepada Islam, pulau-pulau diserahkan kepada orang lain, dan inilah cukup menjadi. Dan sejak daripada itu diistilahkan kalimah sekularisme yang dikatakan kalimah ladin fi siyasah. Agama asing, politik asing. Masjid tidak boleh bercakap politik lagi. Ini disahkan oleh Turki. Dan buat pertama kali pada tahun 1994, masjid tidak boleh bercakap politik lagi. Dan dibawa ke Melaya oleh British, dan Melaya diistilahkan oleh British sebagai sekular yang kedua selepas Turki. Kita mengambil boundary Turki menjadi sistem pemerintahan negara kita.
Kalau mana sekular maksudnya masjid, silakan anda pergi. Tetapi hal urusan pentadbiran diserah kepada orang lain. Tuan-tuan boleh bercakap tentang muamalah dalam masjid, tetapi sistem ekonomi kita menggunakan kapitalisme, liberalisme, pragmatisme dan interest sebagai asas. Riba yang Allah isytiharkan perang dan Allah dan Rasul isytiharkan perang, itu menjadi asas kepada negara kita. Ini sekular. Dalam masjid kita boleh solat, di luar kita menggunakan sistem lain. Di masjid kita baca Al-Quran, di luar kita menggunakan sistem undang-undang. Selain pada Islam kita menggunakan common law. Maafkan saya tuan-tuan. Ini ialah asal daripada pencabulan dilakukan oleh Mustafa Kamal Ataturk. Dan lebih menyoyak tuan-tuan, tuan-tuan lihat senarai yang dilakukan oleh Mustafa Kamal Ataturk untuk Islam, menegah azan dalam bahasa Arab yang asal, sekolah agama dihapuskan, haji dibatalkan, dan dia menambahkan nama Mustafa kepada nama asalnya, dan nama lengkapnya Mustafa Kamal Ataturk, Mustafa baru saja ditambah. Kemudian menjadikan hari cuti hari Jumaat, hari cuti hari Sabtu, hari Jumaat bekerja, hari Ahad bekerja untuk mengambil hati orang Kristian dan orang Yahudi. Hari Sabtu orang Yahudi pergi ke sinagog, hari Ahad orang Kristian pergi ke gereja. British bawa ke negara kita. Kita merdeka tetapi budaya masih terjajah, sejarah masih terjajah. Maaf saya tuan-tuan, kuliah malam ni tak seronok. Dan tuan-tuan kita lihat, dia berpesan, kalau saya mati jangan solat saya, sebab saya tak suka saya solat secara Islam. Jangan solat saya, jangan tanam saya kubur Islam. Apa maksud dia? Dia seorang Yahudi. Dan tuan-tuan, itulah yang telah merobak segala sendi agama di Turki, dan model kedua ialah Malaya. Dan ini gambar cukup menyakiti. Mereka yang menghafal Quran dihukum gantung, tidak boleh membaca Quran lagi, Al-Quran tidak boleh lagi. Dan ini ialah kemuncak keganasan negara sekular. Di negara kita membaca Quran masih dibenarkan. Bahkan kita ada sekolah pondok yang banyak, silakan kata British. Bukanlah sekolah agama, silakan, tetapi ada sekolah penjajah. Kita pisahkan antara dua ini sampai hari ini. Kalau nak belajar agama, pergi sekolah agama. Nak belajar sains, pergi sekolah sains. Nak pergi belajar vocational, sekolah vocational. Nak belajar sastra, pergi sekolah sastra. Kita ada 4-5 kompartmen. Kita lebih-lebih sekular daripada Turki. Sekular bukan makna tak ada Islam. Islam ada tapi dipisahkan daripada kehidupan. Dalam konteks ini tuan-tuan, buat pertama kali Turki menganjurkan Ratu Cantik. Ini Ratu Cantik Turki yang pertama. Sebaik sahaja Kamal Ataturk menjadi Perdana Menteri, dia mengisytiharkan mengadakan pilihan Ratu Cantik, dan ini Ratu Cantik pertama, sangat cantik tuan-tuan. Sejak itulah Ratu Cantik diadakan di seluruh dunia, bermula di Turki. Ini ialah penulis yang sangat-sangat sedih. Dia sangat sedih dengan suasana ini. Dia menulis sejarah Turki. Tuan-tuan kalau nak baca sejarah Turki, baca tulisan yang ditulis oleh Qadir Mesir Oğlu. Sejarah ditulis di tentang Osmaniyah, negara kita hampir 100% palsu. Yang ditulis dalam bahasa Inggeris hampir 100% palsu. Filem otoral juga palsu. Diadakan hubungan antara Jepun dengan Istanbul, dikatakan hubungan diplomatik, tetapi dakwah tidak disebut sama sekali. Mereka telah dilutekan sejarah Islam, dan filem-filem dalam Netflix diselewengkan sedikit demi sedikit, dan untuk meracuni pemikiran pemuda-pemuda kita yang sedang bangkit untuk memahami sejarah Osmaniyah, tetapi daripada saluran yang salah. Dan dia berpesan, siapa saja yang menyokong sekularisme, jangan hadir Jumaat solat jenazah saya. Dia meninggal dunia pada 2017 lepas. Pemuda depan saya, kalau nak baca tentang sejarah Turki, jangan baca tulisan lain, baca tulisan yang tulis ulama kita. Ini seorang ulama kita yang menulis sejarah Turki yang sebenarnya. Tuan-tuan, tentera Turki yang terakhir sangat sedih. Kita juga sedih. Kejatuhan khalifah kita yang terakhir. Dan sampai hari ini ada orang Islam yang tidak sedar dia tidak khalifah. Dia sangka dia dalam negara Islam, sedangkan pemerintahan ataupun sistem pemerintahan dia jauh sama sekali dari Islam. Dan dia sudah mengharapkan syurga, sedangkan seluruh kehidupan di luar masjid mereka tidak ada hubungan dengan Islam sama sekali. Bank mereka menggunakan sistem riba, sistem dengan mereka sekularisme, dan kita mengharapkan syurga.
Sistem perintahan kita mengambilkan undang-undang tertinggi negara kita, undang-undang common law yang diasaskan kepada budaya Kristian. Kita ada Al-Quran, kita tinggal Al-Quran, kita mengambil undang-undang lain dan kita mengaku kita Islam. Tuan-tuan yang saya hormati, sekarang menjelang tahun baru, perjanjian Lausanne telah terbatal. Bumi yang luas boleh boleh disemak kembali. Balkan ialah Osmaniyah, Yunani ialah Osmaniyah. Dan apakah sanggup Mahkamah Dunia mentafsir kembali bumi asal Osmaniyah? Dan sekarang pemimpin mereka ke arah untuk mentafsirkan kembali perjanjian Lausanne yang telah tamat malam hari tahun baru lepas. Dan apakah kerajaan Osmaniyah baru akan ditubuhkan Turki? Ini persoalan yang tidak dapat dijawab oleh kita hari ini. Dan tentera Azad moden sedang memerhati Turki dengan penuh waspada, sebab mereka boleh klaim bumi asal mereka. Dan apakah Turki mula-mula sekali sebagai maruah Turki kembalikan pulau yang berhampiran dengan Turki kepada Turki? Ini step yang pertama. Nak tengok apakah ICJ Mahkamah Dunia mendengar, sedangkan ini diserahkan pulau ini ketika perjanjian tahun 1923, sekarang telah tamat. Pertama, kata Egan, serahkan pulau-pulau ini kepada kami, sebab di sini tentera-tentera Yunani telah ditempatkan untuk menghadapi Turki. Tempat ini sangat sensitif, peperangan akan mencetus, dan oleh sebab itu pulau ini diklaim oleh Turki pada 1 bulan lepas. Tuan-tuan yang saya hormati, apakah pulau Cyprus juga yang asalnya pulau Islam, yang ada dalam hadis Rasulullah, ada sahabat yang melawat pulau ini, umat Islam yang membangun pulau ini, tetapi British di bawah Perdana Menteri baru berjanji akan pertahankan pulau ini untuk bagi pihak Yunani. Al-Kufar wal Muwahhidah, Al-Kufar wal Muwahhidah, orang kafir akan bersatu, tuan-tuan, bila bertemu dengan Islam. Dalam konteks ini, kata Turki, kalaulah bagi kami jajahan yang lebih luas ini pun sebagai step pertama. Iraq itu Turki punya, belum lagi dengan Saudi, belum lagi dengan kawasan luas. Ini baru Turkiye. Kami ingin klaim ini dulu, termasuk Mosul, termasuk Kirkuk telah masuk dalam Iraq. Ini masih bumi Osmaniyah. Saudi masih Osmaniyah, Palestin Osmaniyah. Perjanjian 1923 telah terbatal. Kita percaya dunia tidak akan melayan tetukan Turki. Dan oleh sebab itu, sempadan yang dibuat dalam perjanjian Lausanne ini meletakkan sempadan antara Turki dengan Yunani, Greece, sangat-sangat menzalimi Turki. Dan peperangan tidak dapat dielakkan. Pengasas dunia mengatakan bahawa di sini bakal tercetus peperangan, dan kita berharap tidak berlaku. Dunia mengatakan peperangan akan tercetus di sini, dan di Taiwan akan tercetus peperangan. Dan kita lihat juga peperangan sedang berlaku di Ukraine, menambahkan tahun 1923 tahun yang penuh dengan cabaran. Sekarang, tuan-tuan, inilah Istanbul, dan untuk kita masuk ke Laut Hitam, tempat peperangan Ukraine, terpaksa melalui daripada selat yang dipunyai oleh Turki. Tetapi Turki orang kalah. Dalam perjanjian Lausanne, dia tidak ada hak sepenuhnya. Oleh sebab itu, bumi mereka sendiri, perairan mereka sendiri dipunyai antarabangsa. Turki ada hak, tetapi terhad. Sekarang, perjanjian Lausanne telah tamat. Turki kata kami akan bina satu terusan baru di tepi Istanbul, yang menjadikan Istanbul sebagai pulau dalam tahun akan datang, insyaAllah. Dengan terusan ini, maka Turki memiliki terusan ini 100%. Oleh sebab itu, kebebasan untuk masuk ke Laut Hitam ialah kepunyaan Turki 100%, tidak sebagaimana yang selat ini, selat Bosporus ini dipunyai antarabangsa. Walaupun di perairan Turki, walaupun Turki ada hak, tetapi terhad dalam antarabangsa. Oleh sebab itu, tahun 2023 tahun yang tidak tenang, tuan-tuan, dan Istanbul bakal menjadi pulau. Dan Turki telah menemui minyak reserve petroleum yang banyak. Turki mengisytiharkan di Laut Mati, di Laut Hitam, ditemui 320 bilion cubic meters reserve petroleum yang masih terpendam.
dan bakal menjadikan Turki sebagai superpower dalam petroleum. Barangkali menandingi AUE, barangkali menandingi Saudi, dan tentulah kawasan ini kawasan yang sangat dicurigai. Tentera Azab moden tidak akan lepaskan begitu saja. Tuan-tuan yang hormati, sekarang tahun 2023 telah menjelang. Turki telah mengada kapal explorer, kapal cari gali minyak bernama Fatih, untuk kembali kepada zaman pembukaan Istanbul, pembukaan Konstantinopel, dan kapal ini akan mencari gali minyak di laut hitam, tempat yang belum diterokai oleh siapa, tuan-tuan. Dan inilah menggambarkan sesuatu yang bakal menimbulkan krisis dunia, sebab Islam apabila ingin bangkit, lebih lagi dikatakan Erdogan ingin membawa Turki menjadi kembali pada Osmaniyah yang lama. Dan cita-cita ini tidak direstui oleh tentera Azab moden. Dan kita lihat sekarang, Turki walaupun kelihatan tidak mesra dengan Rusia, tetapi mula mendekati Rusia. Rusia juga memerlukan rakan baru. Rusia memerlukan negara Arab menyokong mereka, sebab sedang berperang dengan musuh yang lebih besar, musuh New World Order yang sedang merancang untuk menjadi One World Government seluruh dunia dan menjadikan Jerusalem sebagai pusat pemerintahan New World Order baru, menggantikan New York. Sekarang kelihatan barangkali hubungan ini ada hubungan dengan apa yang berlaku pada tahun 2023 ini. Jangan lupa apa yang berlaku di Ukraine. Bagaimanakah Amerika mencoba Ukraine dan dituduh Rusia menyerang Ukraine. Sedangkan Ukraine ini ialah bumi yang dicipta oleh Yahudi dan Amerika. Ukraine asalnya lah bumi Rusia, yang kemudian terpisah pada tahun 1991, yang kemudiannya dimasuki oleh tentera NATO, dan terpaksalah Rusia memberikan lain merah, tetapi sengaja Amerika lakukan provokasi, dan apabila Rusia pertahankan dirinya, dikatakan Rusia menyerang Ukraine. Sejarah di Malaysia, berita di Malaysia semua dipetik daripada CNN. Tuan ditipu hidup-hidup. Mari kita berfikir, tuan-tuan, seluruh tentera moden hari ini, tentera Azab moden, sedang merancang kita sebagai makanan mereka. Dan ingat, tuan-tuan, Rusia dengan Ukraine adalah penyumbang pengekspor gandum besar dunia. Dan sekarang mereka telah sekat ekonomi Rusia. Rusia sekat gandum mereka ke Eropah. Rusia juga tutup gas pipe mereka ke Eropah, dan Eropah menjerit apabila bulan 12 yang lepas, ketika mereka menyambut Christmas, ditutupnya gas oleh Rusia dan Finland menjerit. Berita ini tak sampai ke Malaysia. Malaysia hanyalah berita daripada Yahudi yang sampai ke kita. Berita daripada Islam tak sampai dengan sempurna di sini. Berita yang berlaku pada Rusia tidak berlaku, tak sampai ke sini. Kita dikawal oleh media CNN dan kita sangat-sangat setia dengan CNN. Sedangkan orang mereka tidak percaya pada CNN. Yang paling setia dengan CNN ialah orang Malaysia. Itu satu kajian dilakukan oleh Badan Penyiaran. Negara yang menerima gandum dari Rusia cukup banyak, termasuk negara kita, termasuk negara Afrika, yang apabila Rusia tidak memberikan gandum, mengekspor gandum, mereka kelaparan. Setiausaha Agung Bahasa Bersatu telah membuat satu statement menjelang akhir tahun lepas. Dia mengatakan bahawa tahun 2023 ialah tahun kelaparan. Al-Maju'ah fi Tariq, kelaparan sedang melanda umat dunia. Dan Al-Maju'ah fi Tariq, tahun 2023 ialah tahun yang dibimbangi sebagai tahun kelaparan. Anak-anak di tempat peperangan akan lapar. Eropah juga sedang diserang oleh snow yang sangat-sangat menyayat, dan mereka menimbuskan kota New York sekarang. Dan di negara Eropah dilanda oleh ribut salji yang cukup dahsyat, dan mereka sangat bergantung kepada gas yang disalurkan oleh Rusia. Jangan lupa di Yaman, negara yang paling besar, tuan-tuan, di dunia, Amerika bersama dengan Saudi, negara yang kaya, menyerang negara yang paling miskin, Yaman, dan kehancuran tidak dapat dielakkan lagi. Kelaparan telah melanda 30 juta umat Islam di Yaman. Mereka mengatakan untuk perangi orang Syiah yang mati orang Sunni. Inilah nasib umat Islam tauhid. Dan di Afrika kita lihat kelaparan demi kelaparan, bukan saja di Yaman tetapi di Sudan, tetapi juga di Ethiopia, dan negara-negara Afrika juga sedang diserang oleh kelaparan. Dan 2/3 Sudan
mengalami kelaparan, sedang menghadapi pada kelaparan selain pada kemarau yang sangat panjang. Di sebahagian dunia ditimpa oleh banjir yang besar, sebahagian dunia yang kering kontang. Dan inilah memberikan suasana yang kita hadapi ketika kita melompat daripada tahun lepas. Kita menyambut tahun baru dan kita ingat umat Islam yang sedang dirundung malang di seluruh dunia. Tuan-tuan, ketika umat Islam sedang kelaparan, sebahagian dunia sedang tidur dengan lena. Ini pemandangan di Saudi. Mereka Allah kurniakan dengan rezeki yang banyak. Mereka tidur di atas tempat yang empuk. Dan di UAE mereka sedang berpesta. Dan negara-negara Arab yang asalnya negara miskin telah menjadi negara kaya. Dan mereka makan dengan mewah. Ini ketika suasana umat Islam kelaparan di Sudan, kelaparan di Ethiopia, yang mereka sedang meminta makanan. Dan mereka di sini sedang berpesta makanan. Dan ketika kita sedang lapar di sebahagian negara yang kemarau, mereka makan satu talam yang besar hanya untuk 2 orang. Ini Saudi. Sebahagian besarnya dia dibazirkan. Termasuk di UAE. UAE, Dubai mengadakan pesta makanan ketika umat Islam sedang lapar. Di Malaysia juga kita mewah, tuan-tuan. Dan WHO mengisahkan di Asia Tenggara, Malaysia paling mewah makanan. Walaupun kita tidak paling kaya, tetapi dari segi makanan kita paling mewah dan kita orang paling obes di Asia Tenggara. Dan makanan yang berlebihan inilah yang kita bazirkan. Dan statistik mengatakan negara kita, hotel-hotel kita membazirkan ribuan kilo setiap hari. Lebih lagi bulan puasa yang kita akan hadapi tidak lama lagi. Kita membazirkan makanan yang begitu banyak, sedangkan umat Islam yang lain sedang kelaparan. Tuan-tuan, mari kita fikir dan kita ingat hadis Rasulullah yang apabila saudara kita sedang lapar, mereka sedang mencari makanan, sesuatu makanan, dan bukan saja mereka kurang makanan, tetapi air juga mereka tidak ada. Dan kita ingat hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah yang mengatakan laisal mu'min allazi yashba' wajhuhu ja'in ila janbih atau kama qala. Bukan seorang mukmin sekiranya dia kenyang tidur malam, sedangkan jirannya tidur dalam kelaparan. Dia tidur kekenyangan sedangkan jirannya kelaparan, itu bukan mukmin. Sekarang jiran kita ialah 40 orang di sekeliling rumah kita, 40 rumah sekeliling kita, dan dalam konteks negara 40 negara di sekeliling negara kita ialah jiran kita. Sekarang kita kenyang malam ini, tetapi saudara kita di Yaman, saudara kita di Ethiopia sedang kelaparan. Dan apakah kita termasuk dalam perkara ini? Dan umat Islam yang berada di Syria yang sedang dilanda oleh salji, mereka terperangkap dalam salji di tempat pelarian di Palestin, di Afghanistan. Kita sedang kenyang di sini, dan apakah kita tidak termasuk di dalam hadis yang mulia ini? Dan dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda juga, wallazi nafsi biyadihi la yu'min abdun hatta yuhibbu li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Muslim. Dan demi diriku, jiwaku dalam tangannya, dengan tangan Allah. Tidak beriman seorang hamba sehinggalah dia cintai jirannya apa yang dia cinta untuk dirinya, apa yang dia suka dirinya, dia suka untuk jirannya, maka itulah maksud mukmin. Dan seorang hamba itu tidak menjadi taraf beriman sehinggalah dia suka apa yang yang dialami oleh jirannya sebagaimana dia suka untuk dirinya. Dan itulah tuan sebagai satu perbincangan yang tidak ada tersusun, dan marilah kita sama-sama ambil iktibar sebab kita Islam sebagai satu jasad. Satu jasad sama, apabila satu bahagian jasad kita telah sakit, maka kita sama-sama sakit. Sekiranya kita tak sakit, maksudnya ada sesuatu yang tidak kena pada diri kita. Marilah jadikan ini sebagai satu ibadah. Dan saya minta maaf sebab kali pertama saya datang sudah panjang cakapnya, dan sekali lagi saya minta maaf banyak, dan saya tutup dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih bersama.